الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال صاحب الصماحة Haji Sa'id Haji Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Keduanya tidak berdasarkan nas. Situ deh. Iaitu kita masih berada di dalam tajuk kecilnya ciri-ciri akidah yang batil. Yang pertama yang disebut dah lepasnya syirik dan kufur kepada Allah. Kemudian hari ininya dia kata ciri-ciri yang akidah yang batil tu ialah tidak berdasarkan nas. Yang ini tidak ada tepat ambil dia tu daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu dah. Dia kata akidah yang tidak berdasarkan nas-nas syarak, iaitu dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah, adalah akidah yang batil. Kerana keimanan mereka itu mengenai ketuhanan dan kerasulan tidak berdasarkan wahyu-wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, di mana akidah yang sahihah itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, yakni contohnya, kewujudan Allah Ta'ala adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah, yakni Allah tadi tu, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Amat Pemurah lagi Maha Amat Mengasihani. Itu contoh dia lah tu. Dia kata, padahal kalau kita tengoknya tak ada sebut pun wujud Allah tu. Ada tak? Ada? Allahul Mawjud, ada sebut itu? Tak sebut pun. 63. Jadi dalam ayat tu tak sebut pun Allah wujud tu. Cuba tengok molek. Ada sebut tak Allah Ta'ala tu ada? Tu tak ada tu. Ia katanya huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ada sebut tak wujud? Tak ada. Macam mana boleh kata kewujudan Allah adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala tu?
Ini nak cerita kata bahawasanya akidah ahli sunnah wal jamaah tu bukan semata-mata daripada Al-Quran hadis kena sebut dengan sebutir-sebutir tanpa kita gunakan akal langsung, tidak gitu. Al-Quran dan hadis ni dipanggil dalilun naqliyun, dalil yang dibangsa pada Quran hadis, yang dipindah ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Atau dipanggil juga dalilun sama'iyun, dalil yang didengarkan daripada Al-Quran dan hadis. Gitu dah. Kemudian di sananya ada lagi dalil aqliyun, dalil yang dibangsa pada fikir akal. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri suruh kita guna akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Itu Tuhan suruh kita guna akal. Jadi kalau dalam Quran tu nak sebut kata innallaha ta'ala mawjudun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang ada dia. Sampai bila kita tak jumpa ayat lagu tu? Ataupun ayat kata innallaha ta'ala yattasifu bisifatil qidam wal baqa wal qiyamu binafsihi wal mukhalafatu lil hawadis wal wahdaniyatu. Enggak beda lagi. Wal qudrah wal iradah wal ilmu wal haya was sam'i wal basari wal kalam. Tak jumpa itu. Apa tu? Di sananya ada orang panggil pengertian yang kita reti daripada ayat Quran tu dengan dilalah iltizamiyah, dia panggil. Pengertian dengan secara lazim, dengan secara automatik. Itu lazim, automatik. Bila Allah Ta'ala sendiri kata dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, bermakna ada tak dia? Ada. Automatik tu dia panggil, faham dengan secara dilalah iltizamiyah. Jadi kalau kita nak cari di dalam Al-Quran dilalah mutabaqah, pengertian dengan secara muafakat, sebiji-sebiji disebut, tak jumpa kita gitu. Allah tidak ada. Mana dalilnya? Al-Quran tidak menyebut Allah Ta'ala tu ada. Memang betul tak ada? Tak disebut dalam Al-Quran. Allahu mawjudun, innallaha mawjudun, tak ada. Tak ada sebut Al-Quran lagi tu. Tapi kita faham Allah tu ada, kenapa? Karena dia kata huwallahu allazi la ilaha illahu. Allahu allazi khalaqas samawati wal ard. Contoh, Allah yang menjadikan langit bumi ni. Lepas tu dia yang menjadi langit bumi, dia tak ada ke? Dah dia yang menjadi, dia ada lah. Itu lagu tu. Dengan secara iltizamiyah. Sebab tu di sana Mu'tazilah terpleset. Kerana apa? Kerana dia nak supaya ada di dalam Al-Quran tu disebutkan dalil dengan secara dilalah mutabaqah, pengertian dengan secara sebiji-sebiji disebut. Maka kerana itu Mu'tazilah ingkar Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Dia kata Allah tidak ada di zatnya sifat qudrah, iradah, ilmu, haya, sama', basar dan kalam. Tapi Allah qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi Mu'tazilah kata Allah maha kuasa, Allah maha menentu, Allah maha mengetahui, Allah maha hidup, Allah maha mendengar, maha melihat dan maha berkata-kata. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada dia fa'alul lima yurid. Innallaha bi kulli syai'in alim wa huwas sami'ul basir wa kallamallahu Musa taklima. Contoh. Jadi dia kata Allah berkata-kata aja, tak ada sifat perkata di zat dia tu. Allah hanya mendengar, tak ada sifat pendengaran. Allah hanya melihat, tidak ada sifat penglihatan. Allah hanya menentu, tidak ada sifat penentu. Allah hanya mengetahui, tidak ada sifat pengetahuan. Sebab apa tu? Sebab dia kata tidak ada dalam Quran. Itu tidak ada di dalam Al-Quran
dengan jalan dilalah mutabaqah. Bagi tahu gitu ke dia. Adakah disebut dalam Quran dengan secara dilalah iltizamiyah? Ya, ada. Mana? Ayat tu juga. Bila Allah Ta'ala sendiri kata dia tu innallaha sami'un basir, contoh, wa huwas sami'ul basir, dialah Allah yang maha amat mendengar lagi amat melihat. Berarti kita tahulah dia tidak pekak dan tidak buta. Lazim daripada tidak pekak dan tidak buta, pastilah ada sifat pendengaran dan penglihatan. Sebab lawan bagi pekak dan buta tu pendengaran dan penglihatan, bukan melihat dan mendengar. Nah, melihat dan mendengar, lawan dia tidak melihat, tidak mendengar. Nah, cuba kita ada sifat penglihatan, ada sifat pendengaran. Tapi kalau kita tidur, kita dengar, kita lihat tak? Tak. Tu dah. Ada orang yang mari kuliah maghrib, menyandar dinding, lepas tu tidur selok. Nah, masa isyak orang kata, awak faham tak apa yang ustaz mengajar ni? Saya tak faham apa pun, saya tidur ni. Oh, awak tidur? Oh, saya tak dengar apa pun, saya tidur. Oh, awak pekak lah gitu. Boleh kata pekak je? Saya mana pekak? Saya tidur, saya tak dengar. Dah awak tak dengar, awak pekak lah. Tak pekak. Betul tak? Tak mendengar tu lawannya mendengar. Nah, adapun pekak lawannya pendengaran. Nah, orang pekak tu sebab apa dia tidak mendengar? Sebab sejak di awal lagi dia tidak ada sifat pendengaran. Adapun kita yang ada sifat pendengaran, kita tidak mendengar bukan kerana kita pekak, kerana kita tak mau mendengar. Ya, tidur kau, kita telah lain kau, kita tak tahu kau dah. Jadi lawan bagi pendengaran tu ialah pekak tuli. Lawan bagi penglihatan tu ialah buta, rabun. Nah, ni. Maka lawan bagi mendengar tidak mendengar. Gitu. Lawan bagi melihat tidak melihat. Kenapa? Tidak lazim, tidak mesti, tidak automatik orang yang tidak mendengar, tidak melihat tu buta dan pekak. Nabi. Cuba tengok. Tu jadi kalau nak ada dalam Quran sebiji-sebiji kena sebut sebutir-sebutir. Oh, tak usah guna akal lagi tu. Buatlah akal tu. Apa guna tu buat akal di kita? Maka kerana tu Al-Quran dia mari letak dasar dia panggil. Akal kita lah yang memproses untuk memahami dia. Tu dah. Kalau orang reti kan, dalam Al-Quran ni semua benda dia sebut. Semua benda. Kereta kita, rumah kita, kita pun ada dalam Al-Quran. Betul tak? Sudah. Ya ke Ustaz? Mana dalilnya? Sungguh. Dia sebut habis, tak tinggal wala sebutir pun. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah Ta'ala belaka. Allah tu Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Lepas tu tak masuk kita masuk. Kereta kita, rumah kita, semua sekali, anak bini kita, semua masuk habis. Tak tinggal sikit pun. Sekejap deh, umi saya kau. Hello, Assalamualaikum. Duduk ngajar. Ada kuliah. Okey. Jadi kalau orang reti kan, tak ada kena pening kalau dengar kata kita semua ni sebenarnya disebut habis dalam Al-Quran. Mana dia cari? Innal ka'rahimah. Gitu. Berat nak cari lagu tu, tak jumpa dalam Quran. Lepas dia sebut habis. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu lemah. Masuk tak kita? Masuk kita. Dia kata insan, saya nama Faiz ni bukan insan, gitu ke? Berat benar tak guna kepala otak mikir ni. Jadi kalau orang kata mana tak sebut pun sifat wujud situ. Kata misalnya kewujudan Allah Ta'ala adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala,
huwallazi la ilaha huwallahu allazi la ilaha illahu. Tak ada lagi wujud, ada bunyi wujud. Alimul ghaibi wasyahadah, tak bunyi lagi wujud. Huwar rahmanur rahim, tak ada apa wujud. Penat mu nak cari lagu tu. Memang tak jumpa lah kalau cari dengan dilalah mutabaqah begitu. Tapi difaham dengan dilalah iltizamiyah. Bila Allah Ta'ala sendiri kata dia tu Tuhan yang tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan dia, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenar. La ilaha tu nafi Tuhan yang sebenar, nafi Tuhan yang palsu tak perlu. Sebab apa? Tuhan palsu ni ada. Mana Tuhan palsu? Banyak lah. Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Lagi pula ada. Nak faham tu? Tuhan palsu ni bukan Tuhan. Nama je Tuhan palsu, tapi bukan Tuhan. Macam kita sebut sama duit palsu, bukan duit. Nama pergi beli juga dengan duit palsu. Kalau saya kata duit palsu ni kak, duit palsu pun panggil duit, ambil lah. Gini, tak boleh duit palsu lah ni. Yalah orang panggil duit juga, ambil lah. Gitu ke? Nak marah kau cashier tak? Duit palsu tu bukan duit. Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Ni ingat tu. Bukan Tuhan. Apa? Tuhan palsu. Maka kita nak nafi Tuhan palsu tak sah. Sebab apa? Sebab Tuhan palsu tu ada. Mana? Batu Kih ada. Di Kelantan pun ada banyak. 3 hak besar-besar, hak kecil-kecil halus banyak lagi. Pas benda ada kita kata tak ada tu betul ke? Tak betul, tu bohong dia panggil, nipu. Benda ada kita kata tak ada, tu bohong. Benda ada kena kata ada. Benda ada, Tuhan palsu ni ada. Lagi pula Tuhan palsu ni bukan Tuhan sejak di awal lagi. Lepas tu acong panggil Tuhan. Loh, mu nak jadi pak acong nanti? Dia tak kenal Tuhan, sebab tu dia panggil tu Tuhan. Kita hak kenal Tuhan ni tak panggil benda tu Tuhan. Sebab apa? Bukan Tuhan tu. Kalau panggil juga Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Kena ingat baik. Kalau kita nafi la ilaha tu tidak ada Tuhan yang palsu, kemudian kita isbat illallah atau illahu, melainkan Allah, yani melainkan dia Allah yang Tuhan palsu yang ada. Jaga baik-baik. Tu bahaya tu. Sebab illa situ illa muttasil, bukan illa munqati'. Illa muttasil ni benda hak dinafi sebelum daripada illa dengan benda yang diisbat selepas daripada illa, benda yang sama. Benda yang sama. Jadi kalau kita nafi ilah, la ilaha, tidak ada Tuhan, tu nafi dia panggil. La tu nafi, ilaha tu manfiyun dia panggil. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana yang kita kata tak ada tu? Ni lah yang kata Tuhan berhala, Tuhan dewa, hak demo duk sembah. Ya nafi itu bukan Tuhan yang sebenar, Tuhan palsu. Kemudian dia isbat pula illallah atau illahu, melainkan dia. Sedangkan tadi dia nafi Tuhan palsu. Maka kalau jadi makna yang selayaknya illa situ illa muttasil, maka Allah tu Tuhan palsu yang dia isbat ada. Berat tu. Tak kafir apa? La ilaha illallah, tak ada Tuhan mana? Tak ada berhala, tak ada tok pekon, tak ada hak demo duduk sembah dewa-dewa, Tuhan matahari kau berapa apa. Sebab tu Tuhan palsu ke? Tidak ada, melainkan Allah, berarti Allah sahaja Tuhan palsu yang ada. Berat. Sebab apa kata jadi makna itu? Sebab illa situ illa muttasil, bukan illa munqati'. Illa muttasil dia panggil. Tu illa muttasil, mana illa yang bersambung. Apa bersambung? Yakni benda yang dinafi sebelum daripada illa, yang diisbat selepas daripada illa, benda yang sama. Jadi sebab tu lagu mana? Ilaha yang kita nafi itu ilah yang mana? La ilaha, tidak ada Tuhan, yakni Tuhan yang sebenar tak ada. Tuhan yang sebenar dengan Allah pun nafi juga tak ada. Allah kita tak nafi. Nak faham tu? Lama la ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar langsung, tidak ada. Allah pun tak ada juga. Kafir.
illallah, melainkan Allah. Allah saja Tuhan yang sebenar yang ada. Baru ada balik dah Allah. Tak boleh itu. Lepas tu, la ilaha, tidak ada Tuhan, Tuhan yang sebenar, Tuhan yang betul, Tuhan yang sengoti, Tuhan hak sungguh, bukan Tuhan yang palsu. Tapi tak termasuk Allah kita nafi tu. Betul tak? Jadi betul tak makna jadi? Betul ni. Tidak ada Tuhan yang sebenar, tak termasuk Allah. Tak ada tak? Ada tak Tuhan yang sebenar selain daripada Allah? Ada? Tak ada. Betul tu. Tidak ada Tuhan, yakni tidak ada al-ma'buda bihaqqin. Tidak ada zat yang disembah dengan tepat, dengan betul. Tak ada. Allah tak ada ke? Tak, Allah kita tak nafi. Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Kita nak siap dah. Dalam hati kita tu siap-siap dah kita sifat. Allah sahaja al-ma'budu bihaqqin yang ada. Tapi nak jadi makna hasar, nak bagi jadi makna tu tersimpan, tertentu, hanyalah gitu. Kita kata tak ada Tuhan yang disembah dengan tepat, dengan betul, illallah, melainkan Allah, dengan Allah sahaja Tuhan yang sebenar yang disembah dengan tepat, dengan betul yang ada. Hak lain tak ada. Betul tak? Betul? Makna jadi betul? Mana kelip mata molek nampak nganga pening gini kita minta berhutang dengan kawan kita. Mak, ada 100 tak? Sayang kita pun kata, tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Dia cakap lagu tu. Tidak ada duit. Tidak ada duit. Duit mana dia nafi tak ada tu? Duit hak sebenar, bukan duit palsu. Duit palsu tu saya cakap lah, bukan duit jadi awal lagi. Tidak ada duit. Duit mana? Duit hak sebenar. Duit yang ada nilai, yang diguna untuk beli, untuk tu makna duit hak sebenar. Yang diiktiraf oleh bank-bank negara apa semua. Itu duit sebenar. Nak duit pehel ni. Tidak ada duit di dalam poketku ini. Ketika mana dia kata tidak ada duit dalam poketku ini, RM10 ada tu dia nafi tak? Dah, sebab dia tahu kata RM10 ni duit yang sebenar yang ada dalam poket dia. Tapi cara dia bercakap tu nak rayak kata hanyalah. Hasar dia panggil. Nak wih nama hasar. Hasar di mana? Tertentu, hanyalah. Tidak yang lain lah. Dia cakap tidak ada duit di dalam poketku ini melainkan RM10. Apa maksud? RM10 ya ada duit dia. Bahaya tu. Bahaya tu. Jadi RM10 duit yang sebenar yang ada dalam poket dia. Itu maksud. Jadi ketika mana dia kata tidak ada duit dalam poketku ini RM10, dia tak nafi sebab dia tahu dah kata duit hak sebenar hak dalam poket dia RM10. Sama juga. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan tu Tuhan mana yang tak ada? Tuhan yang sebenar tak termasuk Allah. Tak termasuk Allah. Sebab Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Tapi nak nafi situ Tuhan yang sebenar selain Allah tu tak ada. Betul tak? Betul sungguh? Tak bohong. Kalau tak ada Tuhan tu mana tak ada Tuhan palsu, Tuhan berhala, Tuhan tuk pekong, Tuhan matahari. Tak betul tu nafi lagu tu. Sebab apa tak betul? Sebab benda ni ada. Tak ada berhala. Cuba tengok, ada tak? Ada. Tak, benda ada kata tak ada tu bohong. Nipu di kalimah syahadat tu bohong dah. Matahari ada tak? Hak disembah orang Jepun. Ada. Lepas tu matahari tuk pekong berhala hak berapa dia mau duk sembah tu Tuhan kah? Tuhan kah? Bukan. Badai mau panggil Tuhan? Anda karupan panggil Tuhan, acong ni ala gapah panggil Tuhan. Loh, dia tak kenal Tuhan sebab tu dia panggil Tuhan. Kita hak kenal, kita sebut Tuhan palsu. Orang hak tak kenal duit palsu, dia panggil duit juga. Tapi kalau orang kenal, dia cik tengok. Duit palsu ni. Sama hak tak kenal duit. Apa lah? Tu lagu tu dah. Bukan senang lah nak faham la ilaha illallah tu. Sebab tu sahibus samahah Mufti Kelantan, Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Mahi, salah seorang Mufti Kelantan dulu. Kalau ni lah zaman tutup guru pondok dulu. Tu dia namanya Ahmad Mahi. Itu bukan nama dia. Mahi itu Syekh Azhar bagi gelar ke dia. Sebab dia mahir dalam dua ilmu usuluddin dan usulul fiqh. Sebab tu digelar Mahi. Orang Mahi ni Mahi. Jadi satu harinya orang kapung jepuk ceramah
nak suruh dia berceramah, tajuknya ekonomi Islam. Oh hebat, tajuk tu kemah dah, ha? Ekonomi Islam. Nah, kira kita ni suka bercara tinggi-tinggi hebat-hebat, padahal basic-basic fardu ain tak lepas pun banyak. Nah, jadi Tok Guru kata, tak apa, boleh lah nak suruh ceramah ekonomi Islam. Siapa-siapa tempat ceramah, Tok Guru pun cakap dengan orang yang menganjur tu sendiri, tanya, acu sebut gak sikit nak dengar apa makna kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kata makna kalimah syahadat, aku naik saksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah lah. Apa makna aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah lah Tok Guru. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Oh, berat lagu tu, duk ulah tu lah gitu. Tu terjemah. Makna tu apa makna? Ma yu'na minal lafzi tu makna. Ma yuradu bil lafzi tu panggil makna. Ada pun kita duk asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tu terjemah. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Kita pergi rumah YB, tanya, YB ada ke rumah? Anak dia jawab, tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Nah, kawan kita pun cokek, awak faham apa tu? Anak YB cakap tu. Kita pun tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Ayolah, hak tu anak YB cakap, hak mu sendiri fahamnya apa? Tidak ada di dalam rumah ni seorang pun melainkan YB. Duk boleh tu. Hak tu anak YB cakap, hak dalam kepala otakmu. Tu orang panggil faham. Makna tu orang panggil faham. Maknanya apa kalau kita faham? Bila anak YB kata tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Okey tu kita faham. Nampak macam faham baru tanya. Tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Duk ulah tu. Nah, makna dia YB seorang je ada dalam rumah ni. Itu makna dia. Itu dia panggil makna tadammun, dia panggil makna yang terkandung. Dia makna la ilaha illallah ni ada 3. Makna mutabaqah 1, makna iltizamiyah 2, makna tadammun 3. Makna mutabaqah ni hak kita sebut tadi. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah, maknanya apa? Tidak ada zat yang disembah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan tepat melainkan Allah. Yang ini dengan makna Allah sahaja Tuhan yang disembah dengan tepat, dengan betul. Kena ke Tuhan yang sebenar. Kenapakah kita kata dia saja Tuhan yang sebenar, yang ada? Kembali pula kepada makna iltizamiyah, dia panggil. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Kerananya tidak ada zat yang tidak berhajat kepada yang lain, dan berhajat tak boleh lepas. Dengan mana berhajat ni tak boleh lepas kepadanya oleh tiap-tiap yang lain melainkan Allah Ta'ala sahaja zat lagu tu. Zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain, makna terkaya, tidak berhajat apa-apa. Dia tidak berhajat kepada semaya ber kita, puasa roha kita, zakat kerbai kita, dia tak berhajat. Dia tidak berhajat apa-apa, lepas sebuah serbi daripada benda lain. Tu. Tidak berhajat kepada yang menjadikan dia, yang menghilangkan kekurangan yang ada pada zat dia. Dia paling sempurna, dia paling hebat, paling bisa, paling dia berlaku. Tu mana ghani mutlak. Wallahu huwal ghani. Itu. Ni bukan ambil di falsafah Yunan, kena faham molek. Ilmu akidah ambil di Quran. Ulama kata Tuhan yang sebenar tu melazimnya mesti dia istighnahu an kulli ma siwa, terkaya dengan mana tak berajak gapo-gapo selain daripada dia, dengan mana lepas sebuah serbi daripada benda lain. Lepas sebuah serbi daripada benda lain, ambil di mana ni? Ambil di Quran. Tuhan kata wallahu huwal ghani. Allah itu kaya. Kaya apa? Ai ghani mutlak, kaya dengan secara itlak. Kita kaya ni kaya dengan muqayyad, dengan kait. Kaya itu apa? Banyak harta, banyak duit, banyak bini, banyak anak, banyak rumah, banyak kereta. Itu kaya kait dia panggil, kaya muqayyad. Kalau hilang hak banyak tu tak ada lah kayanya. Betul tak? Dulu kaya je, betul lah ni. Habis. Bankruptcy, tak ada habis. Tengok, tak kaya lah. Itu makhluk. Tuhan bukan kaya lagu tu.
Berapa Tuhan kaya? Banyak harta dia. Bukan gitu. Dia kaya mutlak. Bila qaidin, tanpa kait. Mana apa kaya mutlak? Tak berajak ke apa-apa selain pada dia. Tu keluar sifat wujud, kida, bakok kalau orang mengaji sifat 20 kan. Sebut kata dia tak berhajat ke apa-apa, dia wajib ada. Kalau dia harus ada, bermakna dia berhajat kepada yang mengada. Sebut kata dia tak berhajat ke apa-apa, mesti dia sedia. Kalau ada, dia ada mula bagi ada, pasti ada yang menjadikan dia. Sebut kata dia tu tak berhajat ke apa-apa, dia kaya, bermakna dia kekal selama-lama. Kalau dia binasa, berarti dia berhajat kepada yang membinasakan dia. Tu. Nah, sifat 20 tu masuk habis dalam kata Tuhan kaya, Tuhan tak berajak gapo-gapo selain daripada dia. Selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia berlaku. Kita semua ni, sebut komen sebesar zarah, semua tak boleh lepas dengan dia. Nah, nak ketuk, nak berberok, kau nak mengatuk, kau nak nguak, kau nak tidur, kau nak berjalan, nak bergerak, nak dia, semua berajak ke dia berlaku. Tu kan? Tu nak bahas. Nah, semua benda lain tak boleh lepas dengan dia. Dia lepas sebuah serbi daripada benda lain. Nampak? Tu orang panggil lazim daripada kita kata Tuhan yang sebenar. Sebab tu berhala Tuhan tak? Contoh. Kita nak kata Tuhan, ada tak orang panggil hukum ketuhanan tadi? Mana? Berhala ni tak berajak gapo-gapo. Awal-awal tu ada dah. Mana? Awal-awal berhala tu nak ada, kena ada tukar yang memahak dia. Tukar yang menjadi bukan Tuhan jadi awal, baru tu Tuhan palsu. Sebab tu dia mau nak panggil Tuhan, panggil gigi, tapi ada dak hukum ketuhanan. Tu. Sebab tu orang mengaji akidah ni kena hukum ketuhanan, bukan kena zat Tuhan, bukan. Kena faham dah. Kena hukum ketuhanan. Sebab Tuhan tu zat dia. Apa hukum ketuhanannya? Tu je lain. Ketuhanan lain, Tuhan tu lain. Ketuhanan tu hukum dia. Nah, Tuhan tu diri dia, zat dia. Sebelum kita nak kenal Tuhan, kenal dulu hukum ketuhanan, barulah kenal Tuhan. Gitu. Samalah raja kerajaan, sultan kesultanan. Jangan asal bunyi nama orang tu sultan kat pakai tuanku selalu. Nah, gitu dia ni. Pergi Melaka, jumpa dengan orang tahu nama apa. Saya nama raja. Oh, raja. Tuanku ampun. Selalu tu. Dia nak dia raja Gopal kat sini. Nama dia Raja Gopal. Kita ampun tuanku selalu. Bila Melaka ada raja lah ni. Kena kerajaan baru kena raja. Kena kesultanan baru kena sultan. Kena ketuhanan baru kena Tuhan. Kalau duk sebut God ni Tuhan tu sebab tak kena hukum ketuhanan lah. Tuhan sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hei manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua tu iftikar, tak boleh lepas, berajak ke Tuhan berlaku, berajak pada Allah berlaku. Apa makna berajak? Tak boleh lepas, itu maksud. Untuk tak berahi pakai makna berajak ni, sebab kita kadang-kadang tak berasa berajak ke Tuhan lah ni. Ada rasa tak berajak ni? Duk napah, duk nyawa, boleh kecek, boleh berdengar. Ada rasa berajak tak? Tak rasa. Apabila kita berasa berajak? Tangis semaya hajat tangis sakit kau semaya hajat tu baru ya Allah. Baru ya Allah. Betul tak? Jadi iftikar tu dengan mana tak boleh lepas. Sama ada kita rasa berhajat, kau tak rasa kau berhajat, hakikatnya kita tak boleh lepas dengan Allah. Tuhan ya. Antumul fuqara ila wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yang terkaya, mana tak berajak apa-apa, lepas sebuah serbi daripada mu, dan dialah segala kepujian. Dialah hak berhak dengan segala kepujian. Itu. Itu. Jadi sebab apa kita kata Tuhan yang sebenar, al-ma'budu bihaqqin? Sebab lazim Tuhan yang sebenar ni mesti ada hukum ketuhanannya. Mana? Istighnahu an kulli ma siwa wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Itu. Wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Itu dah. Dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap selain daripada dia. Tak boleh lepas. Tiap-tiap selain daripada dia tak kira. Debu ke cacing, semua tak lepas. Selain daripada Allah, semua tak boleh lepas dengan Allah berlaku. Tak kira berapa. Udara, air, lembu kobar, itik, gajah, rimah, berapa, semua. Tu Tuhan. Sebab tu Syekh pada Mekah dia kata, Tuhan ni panggil tupanan. Sebab apa? Sebab dia tu jadi tumpuan.
Yang menupai kepada dia. Kita nak apa tupai Tuhan. Tupai Tuhan. Nak akak tanya tupai Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjadikan perbuatan kita mengakak, walaupun kita nak mengakak, tak terakak. Tak terakak kita dah ayat dah kan? Tak terakak. Itu dah. Jadi itu orang panggil makna la ilaha illallah iltizamiyah. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma siwahu ilaihi kullu ma adahu illallahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang selainnya dan berhajat tak boleh lepas kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya. Tidak ada yang seperti itu melainkan Allah. Allah saja zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Itu. Kemudian yang ketiganya dipanggil tadammun. Mana tadammun ni setelah mana kita faham dah makna mutabaqah dan makna iltizamiyah, ketika mana kita nak wirid, nak zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak zikir gitu tu, hadirkan makna tadammun. Mana hak tadi? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Gitu. Kalau Kelantan ni mudah sikit mereka. Allah Tuhan. Kalau bahasa surat Kuala Lumpur ni, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan. Nah, kalau Kelantan mudah. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Itu maksud dia. Tu sedangkan kita faham dah makna ketuhanan itu Tuhan yang sebenar, dan Tuhan yang sebenarnya ada hukum ketuhanannya. Maka ketika mana kita mengatik itu, tak perlu dah kita nak panjang tidak ada zat yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, ataupun tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya, berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya melainkan Allah. Oh panjang nak ngatik itu, kena tak boleh ngatik cepat nak ngatik lambat jadi dah ni. La ilaha illallah. Apa? Tidak ada yang terkait dalam hati kita. Tak perlu gitulah. Sebab hak tu hak kita mengaji dah. Setelah kita ngaji nampak reti iktikad dalam hati, pas kita nak ngatik tak apalah. La ilaha illallah. Dalam hati Allah Tuhan. Allah Tuhan. Allah ya Tuhan. Allah ya Tuhan. Allah je Tuhan. Itu tak ada yang lain lah maksud. Itu dah. Habis. Macam semaya. Hak mari tasawur dalam kepala otak kita. Dengan hak mari tasawur, mari tergambar. Tasawur ni mana tergambar dalam kepala otak acong. Sama tak? Tak sama. Semaya hak acongnya abang calak. Enak gitu. Semaya hak kita ni rukun 13. Mula dengan takbir, akhir dengan salam. Ada rukun qauli, fi'li, qalbi. Tak sama. Jadi bila kita sebut semaya tu terti habis dah. Sebab kita mengaji dah semaya tu gapo? Nah, tidak kata nak sebut semaya tu sembah apa nak mari ni akak takbir, niat ala takbir, lepas tu qiyam baca Fatihah, rokok serta tamak ni gitu ke? Tak perlu kita sebut semaya rekah dah. Tapi makna semaya tu kita tidak terheret dah masuk dalam hati kita. Gapo semaya yang kita maksud, iaitu mengerjakan rukun 13. Nah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita maksusati. Itu semaya yang kita maksud. Bukan semaya hak dipaham oleh acong, oleh anak dakarupan, oleh ala gapah gapo dok. Walaupun sama sebut semaya ke. Makna lain. Tapi oleh kerana kita reti, tak perlu kita panjang sebut. Nak ajak kawan ke semaya, jom pergi apa ni, nak mari tergambar dulu akak takbir gapo sebenarnya salam tertib yang panjang apa panjang sangat mu ada tajwid gapo lah dak. Saya nak mari masuk ke orang panggil apa makna semaya. Allah bodoh namu tak perlu tahap tu gitu dah. Jadi sama setelah kita tu orang belajar orang panggil makna la ilaha illallah makna mutabaqah, kemudian la ilaha illallah makna iltizamiyah. Yang ni mengaji sifat 20 lah, itu maksudnya. Nah, sebutir dah kita mengaji bahas laik dia habis ke. Ketika tu la ilaha illallah laju dah lah. Apa laju? Kita reti dah lah hati kita. Tapi kalau tak mengaji, walau sebut sama la ilaha illallah, ya nampak dak gapo kita nampak? Tak nampak tu. Dia boleh sebut pemurung gitu. Nah, inilah almarhum Tok Gua Ambok, almarhum Sayyidi Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrah sebut. Nah,
Tak perlu cerita dosa-dosa lain kan. Kalau orang tak mengaji tauhid, tak mengaji akidah, tak mengaji ma'rifatul ammah ni, nah, hari-hari dia duduk semaya ngocak dalam semaya asyhadu alla ilaha illallah, dalam keadaan mulut saja sebut, perut tak nampak berapa satu, tak reti berapa satu, hakikatnya dia berdusta dengan Allah Ta'ala, dia dusta dengan Tuhan. Tuhan kata kazabta, mubohong. Itu mubohong. Padusta dengan manusia pun dosa dengan Tuhan min babil aula. Pas Nabi katakan innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang manusia hamba ni bila buat dosa, maka Tuhan titik dalam hati dia titik hitam. Maknanya orang ngocak tak reti berapa sekali dalam perut dia, hanya sebut saja retinya, sekira-kira hakikat dukhon hakikat masuk dalam perut dia. Asak hakikat masuk. Sekali ngocak sekali hitam, dua kali ngocak dua kali hitam, tiga kali ngocak tiga kali hitam, nah 10 kali ngocak 10 kali hitam. Akhirnya orang semaya kau bersih hati, kau berzikir, kau molek, kau ngocak, kau jernih jiwa, dia dak kau kerah, kau jahat, kau tolol, kau bengong. Tu nah tu nampak jemaah surau, jemaah masjid, tapi duk berdeki teruk pada orang duduk disko lagi, kadang-kadang perangai teruk pada orang duduk karaoke lagi, kadang-kadangnya perangai. Sebab apa tadi? Tak mengaji ni, tak. Ingat main-main hidup ni. Kita ni dalam penyaksian Allah ni, jangan main-main ni. Kita duduk tengah mengaji ni, Tuhan sedang menyaksi. Nah, kita duduk bersyahadat, kita sanggup jadi saksi, itu Tuhan menyaksi atas penyaksian kita yang dusta kalau kita tak tahu apa. Nah, Tuhan kata bohong, kazabta, mu bohong, mu pelawak, menyaksi bila. Itulah gitu dah. Macam kita ni lah, kita tak nampak perkara peristiwa tersebut, tapi kita sanggup jadi saksi di mahkamah. Tok Akil kata betul ke awak saksi? Betul yang arif. Padahal kita tak tengok apa. Orang panggil saksi kita tu apa? Dusta. Dusta dah. Betul saya dihak yang arif. Tu. Kalau ada orang yang membenar penyaksian kita, dia pun dusta juga. Tasdiqul kazib kizbun. Membenarkan pendusta itu satu, ialah pendusta juga. Maknanya kalau ada orang kata berat Ustaz Baik mengajar ni, tak payahlah kalau tu mau ngaji siapa tahap tu, berat benar. Sahabat dulu gitu, kira sahabat apa tu, zaman dulu ngaji kau ni. Ayo kita buat gitu-gitu je. Islam ni tak perlu nak mengaji-mengaji sungguh sangat. Maka orang yang kata lagu tu dia pendusta juga. Apa? Sebab dia membenarkan di atas pendustaan kita, orang yang tak reti ni, maka dia dusta juga. Tasdiqul kizbi tasdiqul kazib kizbun. Itu membenarkan si pendusta tu pendusta juga. Panggil dah. Baik situ. Alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan ni yang Maha Amat mengetahui ia akan perkara yang tak nampak, gaib yang tak nampak. Banyak perkara lah hak Tuhan tahu, kita tak tahu. Ada pun nabi-nabi, rasul-rasul hak boleh cerita perkara-perkara gaib itu diberitahu oleh Allah. Kalau tanpa diberitahu Allah tak royak, maka mereka pun tak tahu. Karena yang mengetahui perkara yang gaib secara mutlak hanya Allah. Begitu juga orang wali-waliullah, kadang-kadang dia kata sesuatu, betul jadi sungguh. Adakah wali tu tahu perkara gaib? Tidak juga. Futuhah, pembukaan ilham yang diberi oleh Allah. Dia tak tahu perkara gaib. Yang cakap tu diizin oleh Allah secara futuhah. Buat lagu ni enggak, beratlah nanti akan jadi begini. Dia cakap lagu tu. Kita tak tahu betul ke tak. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia wali. Tiba-tiba betul sungguh berlaku. Bermakna orang tu yang bercakap tu berdasarkan futuhah daripada Allah. Dia sendiri tak tahu. Kerana yang maha mengetahui perkara yang gaib hanya Allah. Wasyahadah, dan yang perkara yang nampak, yang nyata, yang zahir, tu mana syahadah. Macam kita ni alam syahadah dia panggil. Alam yang nyata, yang zahir, yang nampak, itu dia panggil alam syahadah. Huwar Rahmanur Rahim. Dia Allah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim.
Apa Rahman Ar-Rahim? Yasa Rahman Ar-Rahim ni mustaqun minar rahmati. Nah, asal perkataan Rahman Rahim ni istiqaq asalnya daripada perkataan rahmah. Rahmah ni apa arti ar-rahmah? Iaitu riqqatul qalb. Ni apa? Riqqatul qalb dia bang. Lembut hati. Tu rahmat, mana lembut hati. Tu asal makna rahmat. Macam kita tengok orang mocik tua pegang tisu duk pergi berjalan nah. Kita pun rasakan dalam hati kita. Pecah hati kita rasa dah. Rasa riqqah, mana riqqah ni pecah hati atau mailul qalb, mana muyul hati kita tu cenderung kesiannya Allah, sedihnya Allah. Okey. Nah, itu dipanggil makna asar rahmat. Lepas tu boleh ke orang panggil kita kata Tuhan lembut hati, pecah hati Tuhan. Rahman Rahim pecah hati Tuhan gitu. Tak boleh. Ni supaya kita bercakap tu kita faham makna. Nah, ingat lagu negara ku ada kan? Rahmat Tuhan. Nah, rahmat tu, jalan tu rahmat. Asal daripada perkataan asal Rahman Rahim, rahmat. Apa makna rahmat? Iaitu pecah hati. Kita kata rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Apa maksud? Pecah hati Tuhan gitu. Siap. Jangan. Cenderung hati Tuhan. Tu kau makna dia. Mustahil ala Allah. Tak boleh pakai makna tu. Lepas tu pakai makna apa? Pakai makna lazim dia panggil. Lazim atau makna ghayah. Nah, makna ghayah ni makna panggil apa? Ghayah ni. Makna lazim lah sebenarnya begitu. Ghayah sama ya. Lazim, ghayah. Makna penghujung. Hujung daripada kita pecah hati ataupun lazim daripada kita pecah hati tadi tu. Tengok mocik tua pergi tukar bawa tisu umur 80 duk mari minta sedekah huk kedai tak layak dengan dia. Sepatut dia duk goyang kaki di rumah ni. Anak cucu ramai mana ni kena jaga ni. Kita pun apa? Automatik kita buat baik. Apa? Duit. Nah, buat baik. Itu dia panggil makna ghayah. Tu makna penghujung. Hujung daripada hati kita cenderung ke orang, hujung daripada pecah hati kita pada orang tu, maka kita berbuat baik pada orang tu. Nah, tu kan. Kita kasihkan anak bini bini dah boleh kasih ke bini, dia mau kena kasih tu lelaki dia. Kita kasihkan anak bini tu lelaki kita apa? Buat baik. Itu kan? Buat baik. Kalau bahasa isteri kan, masuk cara kau orang panggil kemah rumah, jaga harta suami gapo semua, didik anak-anak di rumah. Itu dia panggil apa? Kasihnya ke anak, ke stuk lelaki, kasihnya ke bini, bagi suami cari nafkah, dak kedekut belanja bini, belanja itu kan. Itu dia panggil ghayah, makna lazim daripada pecah hati tadi. Jadi apa makna rahmat Allah? Pakai makna ghayah atau makna lazim tadi. Ini buat baik Allah. Itu makna gitu. Buat baik Allah kepada makhluk. Kalau kita pakai makna sifat zat, maka iradatul ihsani dia panggil. Atau kena kepada sifat iradat, ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradat. Dia panggil apa? Tuhan nak buat baik pada hamba ni bila? Belum ada makhluk, belum ada hamba ni Tuhan siap dah nak buat baik pada hamba. Nak bagi kurniaan nikmat-nikmat pada hamba. Itu. Itu dia panggil sifat zat. Bagi qadim. Kalau kita pakai makna sifat fi'il, apa makna rahmat Allah Taala yang ni? Al-ihsan. Buat baik sekarang ni. Tak berhenti-henti Tuhan buat baik pada kita ni. Kita boleh napas, boleh nyawa, boleh bergerak, boleh celak mata, boleh nampak, banyak sangat buat baik Tuhan pada kita ni. Tak terhitu. Sekarang ni Tuhan tengah buat baik. Sebelum ni, sekarang ni, lagi akan ni tak berhenti-henti. Ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat Allah Taala sedang menyatakan kebaikan dia kepada kita. Itu. Itu dipanggil sifat fi'il, sifat perbuatan. Keluar daripada rahmat tadi tu dua cabang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dah. Ar-Rahman khas pada nama. Am pada makna. Khusus pada nama. Am umum pada makna. Mana? Siapa yang pemurah, yang memberi al-munaim bijalailin ni'am, yang memberi nikmat yang nampak dengan mata kasar, yang banyak, yang besar-besar ni, hanya Allah. Untuk siapakah nikmat tersebut Allah beri?
Tak kira siapa, manusia, jin, malaikat, lembu kubah, kayu kaya, pokok batu, jamadat, nabatat, hayawanat, tak kira. Nah, orang tu pula mukmin, kafir, munafik, fasik, baik, jahat, semua dia sama. Sikit pun dia tidak kedekut. Itu dia panggil apa? Sebab tu kalau Tok Guru Kelantan, Tok Guru Tani, dia terjemah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Amat boros. Boroh. Bui. Ngak tak tengok siapa. Betul tak? Kita tengok siapa. Ya bui. Mana? Fid dunia. Di dunia ni. Tu. Sebab tu, ya rahmanad dunya wa ya rahimal akhirah. Itu ada doa. Nah, ya wahai Tuhan yang pemurah, yang boroh di dunia. Boroh ni bui tak tengok siapa tu boroh. Kalau bui tu duk cek lagi. Mana nombor ahli? Awak ahli parti mana? Tak boroh tu. Boroh ni bui tak tengok siapa. Tu boroh. Tengok cerita Cina Stephen Chow dia nak masuk judi tu, duit dia lekuk ni, dia tak tengok siapa. Bof. Dia bui gitu. Boroh tu boroh. Tuhan lebih pada tu boroh. Dia bui tak tengok siapa. Tengok orang hak deraka ke dia, hak kafir ke dia. Hak fasik, hak zalim, hak jahat, hak tolu, hak bengok. Sehat mana molek. Kaya boh ke lebih pada orang hak juru lagi. Rumah watu, rumah besar, rumah pak tikap gapo, kereta laju, kereta mahal, duit banyak, padahal jahat. Apa lagu tu? Dah Tuhan Maha Boroh di dunia ni. Sebab apa? Sebab dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Ingat baik dah. Lau ta'dilu dunya indallahi janaha ba'udah masaqal kafir bisyurbatil ma'i. Kalau dunia ni ada harga di sisi Allah, ada nilai di sisi Allah, seberat sayap nyamuk saja, pasti Allah tidak akan bagi kafir minum walau setengah air. Waktu dunia ni, ya rahmanad dunya, Tuhan yang maha boroh di dunia, maha pemurah, maha boroh. Ya tak kira siapa. Itu dah. Sebab tu Rahman khas pada nama. Siapa hak maha boroh lagu tu? Tak ada, Allah sah. Sebab kita nak letak nama Rahman pada manusia tak boleh, kena letak Abdur Rahman. Itu dah, Abdur Rahman. Tapi panggil tak apa lah, Man. Man mai je tak apa. Jangan pula haram panggil Man, kena panggil Abdur Rahman juga. Tak apa, jadi dia panggil apa? Alamul ghalabah dah kita ni. Kalau orang nama Abdur Rahman panggil Man. Mari tak tu. Makna hak kita nak Abdur Rahman juga. Tapi kalau nak letak tasmiyah nama dia Rahman, saya namakan anakku ini dengan Rahman, haram. Sebab apa? Sebab hanya Rahman Allah, kena kata Abdur Rahman. Tak sama dengan Rahim. Rahim umum pada nama, pada nama, tapi khusus pada makna. Itu beza tu. Sebab tu payah mengaji asma' wa sifat ni ke sini. Demo kata apa mengaji sifat 20 ya. Ngaji ke asma'ul husna, ar-rahman, ar-rahim ke sini. Nak tahu asal perkataan, makna mana hak boleh guna pada Allah, makna ni makna lagu mana, hak ni pula ke sini. Sebab tu ulama dia tidak seberat ada kita ngaji sifat 20 juga. Tu lah. Bah ke 20 tu masyhur tapi marjuh. Hak rajih yang kuatnya sifat 13. Kau sikit tu kau kuat. Sebab apa? Kau sikit, kau mudah kita nak fikir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi 99 dengan 20 mana banyak? Kalau dia kata 20 banyak pada 99, orang ni gila. Tak gila bengong. Dua-dua. Betul tak? Tentu dah 99 banyak pada 20. Jadi bukan senang lah 99 ni baru kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak dia alim tu kita tak bahas tu. Tak bahas gitu. Kita ambil Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bukan senang. Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Ghafur, As-Salam. Banyak sih nama-nama Allah. Kalau kita nak ngaji 99 boleh, bukan tak boleh. Tapi sanggup dah. Sanggup dah. Ar-Rahim pada nama. Pada nama maknanya kita pun disuruh bersifat dengan rahim. Ar-Rahimu yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Nabi kata Ar-Rahimu yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang rahim ni akan dirahmati, dikasih belah, dibuat baik
oleh Tuhan yang maha pemurah. Lalu Nabi kata, irhamu man fil ardi. Tuhan suruh kita bersifat dengan Nabi suruh kita bersifat dengan rahim, kasih belah. Jadi sebab tu orang tu kalau nak panggil rahim boleh, Abdul Rahim pun boleh. Nak letak nama anak kita Rahim pun boleh. Nak letak nama Abdul Rahim pun boleh. Nak letak Rahimuddin boleh. Tapi Rahman tak boleh. Rahim umum pada nama. Tapi pada makna khusus. Apa khusus? Al-munaimu bidaqaikin ni'ami wal muta'alliqu bil mu'mini fil akhirati. Tuhan yang memberi nikmat yang halus-halus, yang seni-seni, yang halus-halus, tak nampak dengan mata kasar. Itu nak seni tak nampak mata kasar. Mana? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat boleh mengajar, boleh mengaji, boleh faham agama. Ni nikmat ni sebenarnya. Tapi halus, tak nampak. Sebab tu tak ramai lagi. Betul tak? Nah. Sungguh. Kadang-kadang kita hak boleh mari ni tak rasa nikmat. Tak rasa nikmat. Allah lambat pukul 10.30 ya Allah ya Rabbi, berapa lambat lagi ni. Betul tak? Kita hak dapat pun tak rasa itu nikmat. Boleh semaya subuh berjemaah 2 rakaat atau ikutlah. Nikmat yang halus tak nampak. Tak berasa bah kadang-kadang. Kita sendiri hak dapat tak rasa nikmat. Duk tengok orang pakai kereta Lamborghini, Kubajini, gapo lagi. Oi, hok ni bau betul nikmat. Liuk putih mata tengok. Padahal boleh semaya sunat subuh. Saya kata subuh. Semaya sunat subuh. Semaya sunat sebelum subuh tu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan seisi. Jangan kata Lamborghini. Tapi dia boleh semaya subuh bukan sunat subuh saja. Semaya subuh lebih banyak lagi pahala daripada sunat subuh. Tapi tengok tak berasa pun nikmat. Ni letih. Tak nampak berahi, tak nampak bersungguh dah. Tapi tengok kau orang pakai kata begini gitu. Nikmat molek bela lah aku nak boleh gini ya Allah. Oh ya Allah juga. Padahal Allah mu ya Allah tu beri nikmat lebih pada tu lagi mana? Tu semaya subuh boleh mengajar, boleh mengaji, boleh dengar, boleh ibadat, boleh sedekah, boleh taat, boleh banyak tapi tak berasa. Ni bahaya ni. Takutnya kita kufur nikmat. Tapi hakikatnya nyata bila akhirat. Al-muta'alliqu bil mu'minin fil akhirati. Akhirat esok tak ada Tuhan Ar-Rahman. Tuhan tak bersifat dengan Rahman akhirat kelak. Tuhan hanya bersifat Rahim. Kasih belah. Untuk siapa? Bil mu'minin fil akhirati. Dengan orang mukmin di hari akhirat. Akhirat tak ada pemurah. Kafir, munafik, gapo bu habis dari neraka. Seksa azabun syadid, azab yang sangat pedih, azab yang tak tergambar dalam kepala otak kita sekarang, azab yang maha sakit, maha pedih. Tu patu kasih belah tu hanya untuk orang mukmin akhirat. Jadi sebab tu di dunia ni orang yang Allah Taala bagi nikmat yang halus, yang seni, yang tak nampak dengan mata kasar. Di sisi orangnya macam tak ada nikmat pun. Mana? Dia Tuhan bagi iman, Islam, ihsan. Tapi hak balik dunia tak ada pun pakai basikal buruk. Baju pagoda pun soyok. Piyuh pun senyik, kaplekat pun kolak. Duk gati basikal kat tepi jalan. Mari kereta kamu tu bawah tepi jalan. Nampak orang panggil apa? Lemuhnya, doihnya. Jangan kata mari VVIP raja-raja ke YB menteri. Hak kita pun direbah dah kalau kena sesing ke kena selisih ke kena kereta kita ke apa. Tapi kalau orang yang hina di dunia tadi jaga iman, Islam, ihsan dia, akhirat esok bangkit daripada kubur, dia VVIP yang sebenar. Kalau mati di surat anak ini, kubur mana sini? Sini Oh sini. Tak ada kubur sini. Lepas tu orang sini mati lagu mana? Atas tu. Tanah kat atas lah. Tak ada kubur berat ada tu ni. Kalau bangkit daripada sini ni,
Jalan raya dia sorang untuk dia siapa ke pada mahsyar. Bukan jalan wak ngata, wak dengan kasturi, wak dengan mah. Tidak ada siapa boleh masuk, tak perlu escort. Ke tepi. Raja nak laga dia sorang syuk. Lalu orang lain nak dekat tak dia. Ni VIP sungguh. Lo ni VIP laju sikit pada kita munggu polis escort. Tu pun naik atas jalan raya minyak tak blue bell pun kita juga. Betul tak? Tak tidak ada VIP mana. Kalau kita ingat lagu tu tak berasa nak jelan, nak liur sangatlah ke dunia ni. Baik kita jelan. Kita lahak, kita lapar untuk akhirat. Sebab apa? Walal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Sungguh. Jadi orang tu tadi hok pia sengit, hok pakai basikal buruk tu, kalau betul dia syukur di atas nikmat hok halus Tuhan beri ke dia di dunia ni, akhirat esok bakit dia VIP. Dia raja. Tu daripada kubur dia sampai kepada mahsyar, dia sorang lalu. Minyak tak untuk dia sorang. Minyak tak apa jalan raya tu, bukan minyak tak guna kasturi mah kasturi. Tu tengok. Tu orang panggil wa ya rahimal akhirah. Hei Tuhan yang kasih belah kepada orang mukmin sahaja di hari akhirat. Habis itu. Ada lagi bahasa tu, Ar-Rahman Ar-Rahim, hak mana lebih mubalaghah makna dia. Ar-Rahman lebih dalam makna daripada Ar-Rahim. Sebab apa? Sebab alif, sebab huruf-huruf Ar-Rahman lebih banyak daripada Ar-Rahim. Cuba tengok betul ke tak? Alif 1, lam 2. Alif 1 tengok, lam 2. Ra sabdu tu ada 2 tu, 2 ra 4, ha 5, mim 6, alif kecil tu ada tu, Rahman 7, nun 8. Adapun Ar-Rahim, ni Ar-Rahman ada berapa dia? 8. Ar-Rahim alif 1, lam 2, ra 4, ha 5, ya 6, mim 7. Maka kaedahnya ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna ala sabilil ghalibi. Itu. Ngaji pondok lagu tu sebenarnya. Tak tahu ni. Sebut-sebut. Kalau baca berung gitu senang. Tak payah ngaji baca sendiri depan Netflix boleh habis. Habis itu. Dan keesaan Allah. Dan keesaan Allah ni atas pada kewujudan Allah tadi. Atas situ. Mana kalau pasal sepepak baru punya lagu ni. Misalnya, contohnya, keesaan Allah adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul tu orang panggil fi'il amal, suruh kata, suruh ayat, suruh mengajar, suruh sampai. Dia asal asbabun nuzul suratul Ikhlas ni, suruhnya surah Al-Ikhlas, tapi Ikhlas tak sebut lah ni, betul tak? Ada bunyi Ikhlas ada tu? Tak ada bunyi lah tu ni. Ikhlas dalam surah lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah lam yakun ni ada Ikhlas. Surah lain ada lagi. Tu. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah bukan Ikhlas ada Ikhlas. Surah Ikhlas tak sebut buat Ikhlas. Ada. Ceritanya sababun nuzul surah ni, satu hari orang kafir mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang kafir kata ke Nabi, ya dana, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat bandingkan kepada kami akan Tuhan engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia suruh Nabi Muhammad buat banding, buat contoh. Tuhan Nabi Muhammad ni lagu mana? Kami tak reti Tuhanmu ni, hai Muhammad. Tuhan kami tahulah, mu pun tahu. Duk depan Kaabah berapa ratus ekor nu ada. Tapi Tuhanmu kami tak reti, hai Muhammad. Mu buat banding biar kami boleh faham Tuhanmu. Tengok. Faghadiba Rasulullah sallallahu. Rasulullah marah itu. Biasa Rasulullah ni lambat nak marah. Tapi tiba-tiba Rasulullah hari tu marah. Bahkan dalam riwayatnya dicekik dah baju orang tu. Orang hak menanya, kafir Quraisy hak tanya tu, Rasulullah pegang. Dah hampir-hampir nak kena nombok dengan Rasulullah. Tanya soalan lagi tu. Mujud tak kena nombok. Jibril turun selalu. Jibril kata hati-hati bapak. Qul huwallahu ahad. Jadi qul ni jawab bagi dia. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat nisbah. Ada dalam riwayat lain orang Yahudi hak mari insif insif lana rabbak. Tapi hak kuatnya orang kafir Quraisy diri. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat banding kepada kami Tuhan engkau hai Muhammad. Lalu Rasulullah pun jawab sebagaimana hak Jibril ajar. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa atau orang panggil dome sya'an dipanggil. Tak ada marji' ke mana-mana. Hanya nak memberi tanbih, nak memberi apa dia panggil? Tanbih ni nak memberi jagaan supaya orang ni dengar gapo hak Nabi nak royak. Huwa dia. Seolah-olah katakanlah hai Muhammad, hei manusia, Allahu ahad. Gitu. Hei manusia, palinglah mana manusia paling kalau lembu kobat tak paling gitu. Kalau dia berasa dia manusia paling. Tu. Huwa tu dhamir sya'an. Dhamir sya'an ni tak ada marji' ke mana-mana lah. Tu dah. Dia situ mana? Dhamir sya'an. Tak ada kembali ke mana-mana. Ataupun kita kata kembali pada Allah pun boleh, tak ada masalah. Sah. Kembali pada Allah. Mana? Dia Allah. Dia yang mu tanya Rabb yang mu tanya tadi. Tu unsub lana rabbaka ya Muhammad. Rabb hak mu tanya tadi dia tu Allahu ahad. Allah yang esa. Allah yang esa pada zatnya. Pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Allah yang esa. Kita pun esa. Ada. Meja ni ada berapa ni? Ada berapa meja? Satu kat ni. Ustaz mari seorang. Ustaz Pak ada berapa orang? Seorang. Saya seorang. Satu tak? Lepas tu Tuhan pun satu. Lebih kurang kita dengan Tuhan kalau ke mana? Ni hak kena. Hak tu yang lama sikit kalau ngaji tauhid tu. Nak bagi kita ni reti beza. Satu yang kita sebut pada Allah tu satu, kita pun satu tu tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab satu kita ni satu ni, betul tak? Satu juga saya ni. Begini lah, pen ni ada berapa? Satu. Tapi zat seumpama zat pen ni bukan seninya banyak. Kilai pilak ni tu kan waktu bik seni bodoh nan nega waktu bik seni banyak nah. Beribu-ribu tak habis tiap-tiap hari waktu bik daripada kilai. Jadi walaupun satu, tapi seumpama tubuh dia ni, seumpama zat dia ni banyak. Saya pun satu, tapi seumpama saya ni banyak dah. Banyak ni semua ya seumpama saya lah. Kau ni mana? Ada kepala, ada tangan, ada kaki, gapo semua. Zat seumpama zat saya tu banyak. Ini orang panggil dalam istilah pengajian ilmu tauhid, dia panggil satu kita ni terima kam munfasil, dia panggil. Kam munfasil. Kam ni makna beberapa bilangan yang bercerai daripada diri seorang. Mana kita ni satu tapi terima beberapa bilangan yang lain yang sama seperti kita. Senang lagu tu. Tengok. Adapun zat Allah satu, mana apa? Tidak ada satu zat pun yang sama seperti zat Allah. Itu satu. Ternafi kam munfasil pada zat. Kita terima kam munfasil pada zat. Satu juga tapi makna beza. Baik. Tak usah kata zat lain lah, pen ni. Boleh tak kita nak kerak? Nak khisik? Nak belah? Boleh. Sebab apa? Walaupun satu tapi tersusun daripada beberapa banyak juzuk-juzuk dia.
Tu satu tapi ma tarakkaba bil ajza. Barang yang tersusun daripada beberapa juzuk-juzuk yang banyak boleh pecah macam kita ni, macam saya ni satu tapi boleh kerak ni, boleh belah ni telinga saja ni ada berapa ni kalau heret makan satu ayat kan. Ni ayat tarik ni kan, ayat dia tu ayat tarik, dia tarik serak. Hak tarik tu panjang, hak panjang tu boleh kerak pula tu, kerak halus. Tu dia panggil juzuk. Sehingga satu juzuk yang tak boleh langsung nak dikerak, nak dibelah, dikrisik. Sebab apa? Halus sangat, tak boleh nak letak mantap pisah. Tu dia panggil jirim firi atau jauhafardin, dia panggil jauhafiri atau jirim firi. Benda bertokar tapi halus sangat, tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh kerisik. Sebab apa? Tak ada besar, tak ada panjang, tak ada tebal. Faham tak tu? Jadi hak halus kecil tadi, kalau kita susun hak halus-halus tu duduk susun, jadilah jisim. Jisim ni makna beberapa juzuk firi yang ketunggalan tadi tersusun tu, orang panggil jisim. Maka Allah tidak berjisim. Jadi Allah ternafi muttasil pada zat. Ni payah sikit nak faham. Jadi siapa dia iktikad Allah ada kepala, ada tangan, ada kaki, sekujur tubuh, lagu ni kita gini, dia belum mengesahkan Allah Ta'ala. Iktikad dia lebih kurang di batu kih tu ya. Cuma hak tak nampak, hak batu kih tu nampak selalu dah pakar duk cacat gitu. Cuma hak dalam kepala tak dia tak nampak. Ingat baik-baik. Belum mengesahkan Allah Ta'ala. Sebab kalau dia kata lagu tu, gitu kita makhluk. Kita pun satu, tapi satu makna tu. Ada juzuk-juzuk ni, juzuk. Juzuk-juzuk ni panggil muttasil pada zat. Mana? Beberapa bilangan juzuk yang bermuttasil, muttasil bersambung-sambung, tersusun-susun pada satu zat kita. Maka satu seperti ini bukan yang kita iktikad satu pada Allah Ta'ala. Ingat. Tu habis itu. Allahus Samad, Allah lah yang As-Samad. Apa As-Samad? Kalau dia terjemah sini As-Samad ialah Allah menjadi tumpuan. Kalau tadi kita sebut tadi tumpuan. As-Samadu dialah segala-galanya. Dialah segala, Allah lah segala-galanya. Nak gapo Allah belaka? Cuba kalau kita nak ketuk Tuhan tak bagi izin kita ketuk. Duk kembur perut situ. Sedawa tak, ia sedawa dengan ketuknya beza. Kita nguruk kalau kita angin kita nguruk tak jadi lagi tu, tak sedap lagi, ia lekat lagi tu. Kalau puas hati, beres tu lega kata. Pak kalau tu tak isi nak tu biar angin ketuk tu. Kan. Maka Allahus Samad, Allah lah tepat tupu segala benda hak kita hajat. Dah. Dia belaka nak ngatuk dia. Cuba kalau kita nak tidur tapi Tuhan tak ui kita nak ngatuk, tak tidur kita. Dok kerah putih mata gua tak cakap berjaya ni paling kanan paling kiri. Ya Allah tak boleh nak tidur ni ya Allah. Paling kau tu paling kau ni bangun pula. Baca Quran tidur lalu. Sedang molek. Mudah. Tu tengok. Semua Allah lah kau nak mengunyah, nak berkelip mata ni kelopak mata paling ingat. Allah berhajat pada Allah. Itu. Sebenarnya ulama dia ada bahas tu. Setiap daripada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ni ada memberi makna, orang panggil ternafi ta'addud, ternafi tamasul, ternafi dia banyak. Nanti ya tak ada nak delete lagi dah itu. Tak ada nak ulang kaji. Sebab lorak-lorak dia atas anak sekolah ke apa semua kan. Dia ada kena buka dalam tafsir. Dalam tafsir disebut dengan jelas qul huwallahu ahad ternafi ta'addud. Ternafi berbilang. Allahus samad
ternafi mutasawian kalau gitu nak. Dua musawi, ternafi orang panggil menyamai, sebab tak ada yang menyamai lagi tu. Lam yalid wa lam yulad, ternafi apa, ternafi apa ni, tak ingat dah. Tak ingat. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Mana Tuhan tu tidak ada anak, tidak ada anak. Mana tidak ada yang boleh mengatakan bahawasanya ada satu-satu makhluk tu hasil daripada Tuhan. Mana jadi anak bagi Tuhan seperti Kristian, tak ada. Lam yalid, tidak diperanak, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Mana ternafi al-um wal abu, ternafi mokpok dan ternafi zauj. Lam yalid, ternafi zauj dan ibnu, dan banin, banat tak kira lah. Ternafi anak, ternafi isteri, ternafi ibu bapa, ternafi. Ni nak ayat kata bahawasanya di sisi Allah berbini, beranak, bermokpok tu kekurangan. Kita tak bini, tak beranak, tak ada mokpok tu kekurangan. Berbini, beranak, bermokpok tu kelebihan, betul tak? Kesempurnaan. Orang yang tak ada mokpok, orang panggil anak yatim piatu. Lebih ke kurang? Kurang. Yatim piatu kita jangan buat mamai. Dengan harta dia ke apa semua jangan. Tak, kita jadi penunggang agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tengok. Orang tak ada bini, tak ada suami, lebih ke kurang? Kurang. Umur berapa dah haji? Umur 50. Berapa orang dah anak? Dia kata bini budak tak tanya anak nanti ni. 50 tak bini lagi. Dok dia kata. Kurang ni kata dah. Kurang. Orang panggil apa? Bujal lapuk. Kalau orang tina, andar tu dia panggil. Anak darah tua. Lebih ke kurang? Kurang. Bini belaki tu hak lebihnya. Kalau bini belaki saja tak ada anak, lebih ke kurang? Kurang juga. Berapa orang dah anak? Tak ada langsung lagi. Berapa tahun dah nikah? 60 tahun dah nikah. 60 tahun nikah tak ada seorang anak? Tak ada. Taruk ni. Contoh. Lebih ke kurang? Kurang. Tapi walau kekurangan di kita, kelebihan, kesempurnaan di Allah. Allah tak ada mokpok tu lebih. Tak ada bini tu lebih. Tak ada anak tu lebih. Kesempurnaan di Allah. Walau di kita kekurangan. Jadi sebab tu Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kesempurnaan mana? Kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Bukan kesempurnaan di kita makhluk, bukan. Kena faham molek tu. Sebab tu Allah Taala yattasifu bi sifatil kamalat, bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Kecek rekah tu. Kesempurnaan di kita kak, ada tangan sempurna, tak ada tangan kurang. Betul tak? Ada kaki tu sempurna, tak ada kaki tu kurang. Ada kepala tu sempurna, tak ada kepala tu bukan setakat kurang. Hatu dah tu. Ada tubuh tu sempurna, tak ada tubuh, hatu. Penangga ya panggil. Kurang. Penangga lah. Kepala saja terbang. Gagak-gagak di Terengganu kata ada penangga. Wallahu a'lam. Tapi kalau di Allah lebih kekurangan di kita, kelebihan di Allah. Jadi sebab tu kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Bukan semata-mata kurang gitu saja, tidak. Bukan semata-mata kelebihan gitu saja, tidak. Habis situ. Tu habis. Nantilah kita ayat semula tu. Ya ada dalam kitab tafsir tamu tak ada nak telaah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ni walam yakun lahu, dan tidak adalah bagi Allah
kufuan. Ada setengah qiraat baca kufuan, boleh. Kufuan boleh. Kufuan boleh. Apa? Tidak ada kufu. Kufu di mana? Sebanding. Tu macam kita nak nikah ke di syarat kufu. Kufu itu sebagai kesempurnaan untuk rumah tangga, bukan rukun nikah dah. Sebagai kesempurnaan. Ada tak kufu pun sah kalau salih-salih reda. Mana? Bining jutawan. Suami gelandangnya. Kufu tak? Tak kufu kalau kira-kira pekerjaan tu. Tak ada kufu lah. Tapi kalau saling cinta, mencintai cinta itu kan buta. Nak buat mana? Sah saya dah nikah, sah. Tapi bila tak kufu ni syarat dia jaga, sebab tu jadi syarat kesempurnaan. Apa? Sebab kalau tak kufu ni kadang-kadangnya nanti akan berbenturan dalam rumah tangga. Akan berlaku kapal pecah. Ya sebab suami ni jatuh. Dia tak ada suami tu perempuan. Bila jatuh ni dia ego dia tinggi, jangan main-main. Dia kepala keluarga ke, tiba-tiba kepala tak ada modal. Ya kepala ni kena ada modal. Rasul mal dia panggil, kepala modal. Jadi kepala kena ada modal. Modal duduk di dinding hok jadi rasul mal ni, kepala modal. Ketika tu kena sekeh bedi sama. Tu nak jadi pengawal gaji dia, jadi dia pula mama. Mama dia pula papa, siap tukar habis. Ketika tu tak lama tak boleh tahan. Cuba tengok sungguh. Tengok orang kaya-kaya Datuk Seri ke, kalau dia tin jatah dia tak sekupu sudah. Dia tak lagi. Sekejap kat habis. Tu sebab tu syarat ada mengambil penting juga tentang kufu. Kufu ni bukan segi nasab saja. Pekerjaan, tu pengetahuan agama dan sebagainya itu ada kufu dia. Tapi bukan rukun nikah. Siapa tak sah ada. Jangan siapa gitulah. Tu. Habis. Tu walam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak adalah baginya Allah kufu, setanding, serupa, sepesing, ahadun, satu pun tidak ada. Ahadun tu nakirah, satu pun tidak ada. Kena buat bagi tu. Idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra, dia panggil. Satu pun tak ada. Hak setaraf, sekufu, setanding dengan Allah. Tak ada. Mana Allah satu-satunya unggul. Tidak ada yang setanding, yang sekufu dengan dia. Jadi apa sahaja mari telitah dengan kita, Tuhan serupa, sama, setanding, serupa, setaraf dengan makhluk. Allahu bi khilaf. Allahu bi khilafi ma fi balika. Allah menyalahi dengan apa yang ada dalam kepala otak kita. Tidak setanding, tidak sekufu. Habis itu. Kemudian kita sambung pula dah. Yang ketiga, ciri-ciri akidah yang batil, mengikut logik akal semata-mata. Jangan tinggal semata-mata. Sebab ada juga fuak dia kata, ahli sunnah apa duk guna akal. Guna akal tak boleh. Quran hadis je cukup. Guna akal tak boleh, buailah akal mu jadi gila lah senang. Yang tak boleh tu guna akal semata-mata. Semata-mata ni mana? Buai Quran hadis, akal semata-mata. Itu. Atau Quran hadis tak buai, tapi duduk belakang, akal di kedepan. Itu orang panggil akal semata-mata juga. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah tak buai Quran hadis, cuma Quran hadis duduk belakang. Bila bercanggah dengan akal. Tu. Ahli sunnah tu tak gitu. Kita sebut sama dah. Ahli sunnah ni akal dan nakal seiring, seganding, diiring bersama. Itu dah. Kalau musyabbihah, mujassimah, zahiriyah, Al-Quran di depan, akal buang terus. Tak sadar mikir, akal tahu tepi tak ada gunanya. Akal ni kita guna Quran hadis cukup. Tu sesat ke tu. Begitu juga akal lebih ke depan daripada Quran hadis di belakang. Itu pun sesat. Ni yang ketiga, mengikut logik akal semata-mata. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ lah. Sikit je hari ni ya. Tak apa deh.
Sikit-sikit gitulah. Banyak-banyak ke sakit kepala pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.